Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita sambung lagi pembelajaran kita dalam tajuk penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Kata bilangan ni ialah nombor. Biasanya kita akan guna penjodoh bilangan ni bersama nombor. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Okey, setiap bentuk benda tu dia akan setiap bentuk, saiz, rupa akan mempunyai penjodoh bilangan yang berbeza. Sekarang kita tengok contoh penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ni ada banyak, tapi kita tengok beberapa contoh yang cikgu senaraikan. Okey, yang pertama biji, BIB, JIG, biji. Yang kedua buah, BUAH, buah. Yang ketiga batang, BATANG, tang, batang. Yang keempat helai, HELAI, helai. Yang kelima bilah, BIBLAH, bilah. Seterusnya baris, BARIS, baris. Seterusnya ekor, EAKOR, ekor. Dan akhir sekali ikat, IEKAT, kat, ikat. Ini ialah contoh penjodoh bilangan. Ada banyak lagi. Ni beberapa yang cikgu senaraikan. Setiap ni untuk benda-benda yang berbeza. Kita akan tengok contoh penjodoh bilangan yang pertama, iaitu biji, BIB, JIG, biji. Biji ni kita gunakan untuk benda yang kecil, bulat atau seakan-akan bulat. Contohnya ialah buah. Untuk buah, kita akan gunakan penjodoh bilangan biji. Ni buah apa? Ini ialah buah tembikai. Dia bulat. Betul? Seakan-akan bulat. Okey. Jadi kita akan panggil dia ni sebiji tembikai. Sebab dia satu je. Kalau satu, kita tak panggil satu biji. Kita panggil dia sebiji tembikai. Sebab dia bulat ataupun seakan-akan bulat. Dan yang kedua, contoh yang kedua ialah apa ni? Bola. Sebiji bola. Bola ni pun sebab dia seakan-akan bulat atau seakan-akan bulat. Okey, contoh lain yang kecil, bulat ialah guli. Guli lain, telur. Telur tu kecil dan seakan-akan bulat. Sebiji telur. 2 biji telur. Seterusnya ialah buah. BUAH, buah.
Buah ni bukannya buah tebikai tadi. Ni ialah penjodoh bilangan buah. Ejaan sama tapi maksud dia lain. Okey, buah ni digunakan untuk benda besar yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Untuk benda yang besar, tadi benda yang kecil. Ni untuk benda yang besar dan tidak mempunyai bentuk tertentu. Bentuk dia tak sama, yang penting dia ialah objek yang besar. Contohnya kereta. Sebuah kereta. Okey, contoh lain. Apa ni? Kerusi. Sebuah kerusi. Tak sama pun bentuk kerusi dengan kereta ni, tapi sebabkan dia besar, kita gunakan penjodoh bilangan buah. Contoh lain dekat rumah apa? Rumah. Sebuah rumah. Sebab dia ialah benda yang besar. Seterusnya, batang. B-A-T-A-N-G, tang. Batang. Batang ini kita gunakan untuk benda yang panjang. Benda yang panjang kita boleh panggil penjodoh bilangan dia batang. Contohnya apa ni? Ini ialah penyapu. Sebatang penyapu. Okey, contoh lain. Mop. Sebatang mop. Ada contoh lain? Contoh lain yang awak boleh nampak ialah dalam kotak pensil awak ada sebatang pensel. Lagi apa? Pembaris pun kita boleh panggil sebatang pembaris, sebab itu ialah benda yang panjang. Lagi pokok, sebatang pokok. Seterusnya ialah penjodoh bilangan bilah. B-I-B-L-A-H lah. Bilah. Bilah ni kita gunakan untuk benda tajam dan runcing. Runcing ni maksudnya hujung dia tu makin halus atau makin tajam. Okey. Untuk benda-benda tajam kita guna bilah. Contoh benda tajam apa? Contoh yang ni cikgu bagi ialah pedang. Dia tajam dan hujung dia tu runcing. Sebilah pedang. Lagi benda apa yang tajam kat rumah awak? Contoh cikgu bagi yang kedua ialah gergaji. Gergaji pun kita gunakan bilah. Selain ini, selain dua ni, apa yang awak gunakan untuk memotong barang? Nak potong sayur ke? Nak potong kertas ke? Itu benda-benda tajam tu kita boleh panggil penjodoh bilangan dia ialah bilah. Contoh nak potong pokok guna kapak. Sebilah kapak. Seterusnya penjodoh bilangan helai. H-E-H-L-A-I. Helai. Helai ini kita guna untuk benda yang nipis dan lembut. Benda-benda yang nipis dan lembut. Okey, contohnya kertas. Sehelai kertas. Lagi baju. Sehelai baju. Lagi apa? Seluar. Lagi contoh lain yang nipis dan lembut. Kalau awak tidur malam sejuk, awak pakai apa? Itu pun kita boleh panggil helai. Sehelai, dua helai, tiga helai. Okey. Sekarang cikgu nak awak keluarkan buku
Aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Buka muka surat 40. Tulis nama objek menggunakan penjodoh bilangan. Dah buka muka surat 40. Okey. Arahan sini ialah tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Tapi disebabkan awak kat rumah, awak tengok, awak lihat objek yang berada di rumah awak yang menggunakan penjodoh bilangan biji, buah, batang, bilah, helai. Yang penjodoh bilangan ni, objek apa yang guna penjodoh bilangan ni yang ada di rumah? Okey, biji ni tadi ialah benda yang kecil-kecil, benda yang seakan-akan bulat. Contohnya kat rumah cikgu ada guli. Cikgu tulis kat sini guli. Tak payah lukis, cuma tulis sini guli. Tulis biji. Penjodoh bilangan biji ni, objek apa yang ada guna biji kat rumah awak? Yang kedua, buah. Kat rumah cikgu ada sebuah kereta. Jadi cikgu tulis kat sini kereta. Okey. Seterusnya ni awak tulis apa yang awak nampak dekat rumah awak. Untuk soalan B, dia suruh bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Okey, penjodoh bilangan tadi yang dekat atas tu ada dibagi apa? Biji, buah, helai, bilah. Jadi dia suruh gunakan yang awak dah tulis tu objek apa dengan penjodoh bilangan dia. Contohnya yang pertama dia bagi biji. Jadi tulis ayat gunakan biji. Cikgu tulis tadi biji apa? Biji guli. Bina ayat menggunakan perkataan penjodoh bilangan dan objek. Macam mana nak mudah? Awak salin je lebih kurang atas ni. Okey, mula dia ada. Okey, berapa? Ada 5. Ada 5 biji guli. Di mana? Di dalam rumah saya titik. Ni contoh mudah lah. Yang ketiga ni awak boleh buat. Tadi penjodoh bilangan dia ialah buah. Cikgu tulis buah apa? Cikgu ada buah kereta. Jadi awak tulis ayat dia. Ada, kalau satu buah, sebuah lah. Ada sebuah kereta di dalam ke? Ada sebuah kereta di hadapan rumah saya titik. Itu contoh yang kedua. Okey, yang ketiga tadi awak buat sendiri. Apa? Helai. Helai apa? Bilah apa? Bukan batang. Ya, batang. Batang apa? Awak buat ayat dia. Ada 2 batang penyapu di dalam rumah saya. Okey, boleh buat. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.